Okey, video kali ini adalah berkenaan dengan ROC. ROC stand for Region of Convergence, di mana lawan dia adalah divergence. So, apa maksud convergence? Convergence maksud dia menumpu. Kalau kita ada contoh sungai, sungai kalau ada banyak cabang ni, dia ada satu, dua, tiga, semua akan menumpu kepada satu arah yang sama. Kalau divergence pula dia mencapah. Mencapah means daripada satu sungai berpecah, mencapah menjadi satu, dua dan tiga. So, convergence adalah menumpu, divergence adalah mencapah lah. Okay, so apa maksud region of convergence dalam signal and system? So, maksud dia adalah kawasan di mana set of signals, sebab signals so ada banyak signal, set of signals menyebabkan output sesebuah sistem itu converge. So kawasan di mana set of signal ini akan menyebabkan output itu menjadi converge, menjadi menumpu. Set of signal kan banyak, so output sebuah signal tu jadi satu, so menjadi converge. So dalam bahasa maths kita katakan convergence ni dalam bahasa maths ialah kawasan di mana signal tu adalah integrable. Ini dalam bahasa maths untuk convergence. Okay. So dalam bahasa maths, convergence adalah bermaksud signal tu boleh diintegrate. Integrate ni maksud apa? Boleh kamir lah. Okay. Capable of being integrated. Maksudnya kawasan tu kita boleh, ada kawasan yang kita tak boleh kamir, pengamiran, tak boleh buat pengamiran. Ada kawasan di mana kita boleh buat pengamiran. So kawasan yang mana kita boleh buat pengamiran, itulah kita panggil dia convergence. Ataupun bahasa yang lebih mudah, convergence ni adalah kawasan di mana Laplace tu ada, muncul, exist. Ada kawasan dalam signal ni, kita buat Laplace, tapi sebenarnya Laplace tak wujud. So, dalam bahasa mudah, convergence ini adalah kawasan di mana Laplace tu ada. Ada tu maksudnya apa? Ada nilai. So, ada nilai bermaksud bukan infinity, finite. Finite maksudnya ada nombor lah kan. Ada nombor. Ada nilai. Okay. Infinity dia ada nilai, tapi infinity nilai yang terlalu banyak sampai kita tak boleh kira. So, infinity macam bintang-bintang di langit kan. So, kita tak tahu berapa banyak. Dan juga macam bulu kambing. Bulu kambing tu betapa banyak sampai kita tak terkira. Tu infinity. So, kawasan di mana Laplace exist, iaitu kawasan di mana ada nilai, itulah kita panggil dia convergence. Alright? Okay. So, next ialah kita nak tunjuk macam mana yang dikatakan kawasan yang boleh integrate tu. Okay, kawasan yang ada nilai, kawasan yang finite. So, ini contoh dua signal, iaitu satunya ialah xt dan satu lagi ialah est diprodukkan, digabungkan, didarabkan. So, apa jadi kalau satu signal xt didarabkan dengan est? So, ini adalah signal xt dan ini adalah signal est. Bila kita darabkan dia, rupa-rupanya dia adalah rumus Laplace. Rumus Laplace yang general. Tetapi kat sini saya ambil dia punya limit dia punya pengamiran punya nombor kat sini ialah saya ambil kosong kepada infinity. So, ini adalah unilateral punya Laplace transform. LT. Unilateral punya Laplace transform. Okay, so Laplace transform ini, bila kita tengok di sini, kita gabung 1 dan 2 ini punya signal, maka dia akan jadi signal seperti yang ketiga ini. So, kalau kita tengok signal yang satu ini, dia seolah-olah macam menuju ke infinity. Kan? Sebab T ni kosong ke infinity. Okay. So, yang ini, nombor 2 ini kosong ke infinity juga. Sebab itulah tadi kita ambil kosong ke infinity. Okay. Belah kanan. Start pada kosong menuju infinity. Start pada kosong menuju infinity. So, kalau kita tengok kat sini, macam mana kita nak integrate
Signal yang kedua ni nampak macam boleh integrate. Integrate ni bermaksud kita, apa maksud integrate dalam maths? Dalam maths, integrate ni bermaksud kita kira kawasan dalam signal. So dalam kes ni kita nak kira ni, kita nak integrate macam mana ni? Ni ada kosong kat sini. So ada kosong kat sini, macam mana kita nak integrate? Kita tak boleh kira area. Integrate tu ialah kira area bagi signal. So dalam kes ni lompong kat sini, macam mana kita nak kira kawasan dia, nak kira area dia, nak integrate dia. Kawasan yang nombor 2 ni macam ada. Okay, so yang ni kita macam ada lah, tapi maybe kosong sampai berapa ni kita tak pastilah. So kita letak aja macam ni. So kalau kita gabung 1 dan 2 ni, maka 1 dan 2 ni boleh jadi integrable. So kita boleh kira kawasan di dalam ini. So inilah yang boleh integrate. Maka yang ketiga ini ialah modified signal ni, hasil produk ini, maka absolutely integrable. Maka kat sini yang dikatakan nilai tadi adalah finite, maksudnya ada nilai, finite, ada nilai, dan maybe wujud kat situ ROC. Okay. Alright. Okay, next ialah berkenaan dengan signal itu tadi. XT, berkenaan dengan signal XT ni. Kita recap sikit kenapa dia bentuk macam ni. Okay. XT ni ada dua signal actually. Kalau tengok kat sini dia ada dua signal. E, T, U, T. Dia bukan sekadar XT yang ada satu signal. Dia ada dua signal. Satu ET, satu UT. So kita recap balik ET tu, iaitu exponential. Exponential signal ni, dia kalau tengok chapter awal-awal signal system, ini bentuk dia. C ni constant. Lepas tu dia ada A dekat sini. C, E, A, T. So A ni menggambarkan positif atau negatif lah. Contohnya kalau dia positif, A ni lebih pada kosong. Maybe 1, 2, 3 dan seterusnya. Maka kita katakan signal itu tadi ialah growing. Okay, signal itu ialah growing. Growing. Dia start pada kosong, dia grow, dia membesar ke infinity. Kalau C, E, A, T ni, C ialah constant, kita tak peduli, maka A ni saja kita peduli. Kalau A ni kurang daripada kosong. Bila kosong maksudnya dia negatif. Kalau lebih daripada kosong ni positif. Kalau A kurang pada kosong bermaksud negatif. So kurang sebelah kosong. Sebelah kosong ialah negatif 1, negatif 2, negatif 3 dan sebagainya. Contoh kat sini kalau saya ambil negatif 2. Tadi saya ambil 2 kat sini. Okay, so ini negatif 2. Bila negatif 2 kurang pada kosong, maka signal itu kita panggil dia decaying. Dia semakin menurun, semakin melemah. Okay, 1. Apa maksud 1 di sini? 1 ini nilai constant itu tadi. So ini nilai constant itu tadi. So C kita tak kisah dalam kalau kes ni signal ni E2T ni selalunya depan ni ialah 1 lah. Cuma kita tak tulis. Okay, sama juga dengan E negatif 2T ni, depan dia ni ialah 1 sebenarnya. Bila 1, maka selalunya kita tak tulis lah. Okay, cuma kadang-kadang kita terlepas pandang actually. Sorry. Okay, so depan ni ialah 1. So 1 ni kat mana kita nak letak dekat signal ni? 1 ni usually dia punya ni lah tempat dia cross ni. Okay, ini nilai 1 lah. So dia boleh jadi macam-macam nilai lah. 2 ke 3 ke 4, so tak kisah. Depends on signal ni punya depan dia apa. Alright. Okay. So ini recap untuk exponential signal lah. So tadi kita kata XT kita tadi. Okay, kalau kita tengok sini. XT kita tadi terbahagi pada dua signal. Satu ET, satu lagi ialah UT. So tadi kita dah recap signal ET iaitu exponential. Signal yang kedua ialah signal UT ni nama dia unit step. Signal yang kedua ialah exponential. Signal pertama adalah exponential, kita dah recap tadi. Signal kedua UT adalah unit step. Ataupun kadang-kadang dia dipanggil nama lain iaitu Heaviside. Okay, satu kadang-kadang dia dipanggil nama unit step, kadang-kadang dia dipanggil nama Heaviside. So, macam mana dia boleh jadi hasil produk yang macam ni? Okay, saya akan tunjuk. First, kita tumpu yang ini. So, XT ni ada dua. Satu ET, satu UT. Exponential ni, kalau kita tengok signal dia tadi apa? Ni growing kan? Okay, ni growing. Sebab apa growing? Sebab ini positif. Positif.
A dia positif kat sini. 1 kan, 1T. Lebih pada kosong, maka dia like growing. Unit step punya function pula, heavy side punya function ni, dia start pada kosong ni, baru dia ada nilai. Okay, so ini dia punya unit step punya signal. Kalau kita nak buat dia dalam gambar rajah lah. Exponential, kita dapat growing. Unit step punya signal, heavy side punya signal ni, dia mula-mula nilai dia kosong. Lepas tu bila sampai T sama dengan kosong, baru dia akan jadi 1 kat sini. So, hasil produk bermaksud adalah hasil tambah dua signal ini bergabung. Signal exponential growing punya signal ini bergabung dengan signal yang jenis petak macam ni. So apa jadi? Bila bergabung dia akan jadi macam ni. Satu pergi atas, satu yang jenis petak kan. So apa yang jadi bila kita bergabung, kita produkkan dia akan jadi yang macam pink ni. Okay, alright, dia jadi pink ni. So dia akan ambil kat sini, sebab dia ambil yang boleh integrable, dia ambil sini dan dia akan jadi macam ni. Sebab itulah bila hasil gabung XT tadi, iaitu eksponen gabung dengan UT tadi, maka kita akan dapat satu signal yang begini lah. Okay. Alright, sebab itulah XT itu tadi dia bentuk pelik sikit. Mula-mula ada unit step, kemudian ada E, ada eksponen punya signal. Ada eksponen punya signal. Okay. So, XT ni, kalau kita tengok signal ni, kalau kita nak tengok dia integrable atau tidak, maka kita Laplacekan dia. Dalam kes ini kita Laplacekan dia. Kita Laplacekan. So, ambil XT ni itu tadi, iaitu ET, exponential punya signal yang bergabung dengan unit step, didarabkan pula dengan signal E negatif EST, maka ini adalah rumus Laplace general itu tadi. So, apa-apa signal yang kita akan tengok sama ada dia ada ROC atau tidak, kita akan Laplacekan dia menerusi general equation inilah. Depends lah, unilateral ke bilateral ke, kita tengok keadaan signal lah. So, betul ke exist Laplace transform ni yang kita Laplacekan ini? Betul ke exist? Betul ke ada nilai? Maksudnya ada finite. Betul ke boleh integrable? Okay. So, benda yang kita tengok tiga-tiga ni ada exist ke, ada nilai ke, ada boleh integrate ke tidak, hasil Laplace kita ni betul kita boleh integrate, maka kita tengok dia dekat ROC, regions of convergence. Wujud ROC, maka betul exist, betul ada nilai, betul boleh integrate.